Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam subjek pendidikan Islam, bidang ibadah. Pada topik yang minggu lepas, kita sambung pada topik minggu lepas, iaitu topik berpuasa, topik puasa. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita baca doa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Amin Rabbal Alamin. Okey, secara rambang, secara rawak, kita buat revision semula. Kita ulang kaji balik apa itu maksud puasa. Puasa itu sendiri ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari matahari terbit sehingga matahari terbenam. Matahari terbit, azan subuh hingga matahari terbenam, azan maghrib disertai dengan niat. Tanpa niat tak sah. Okey, bila ada buat perkara yang batalkan puasa pun juga tidak sah puasa tersebut. Okey, jadi hukum berpuasa adalah wajib bagi semua orang Islam yang mampu. Okey, jelas Islam yang mampu. Okey, jadi dia ada 4 syarat wajib dan 4 syarat sah. Okey, 4 syarat wajib iaitu Islam, baligh, berakal dan mampu. Dan syarat sah puasa pula adalah Islam, suci daripada haid, nifas dan wiladah, berakal yakni mumayyiz, dan bertepatan dengan waktu. Okey, jadi ini kalau kamu nak ni boleh tengok balik, boleh refer balik pada video yang lama. Jadi sekarang kita akan teruskan pada topik yang seterusnya. Subtopik yang seterusnya itu sunat-sunat berpuasa. Okey, sunat-sunat berpuasa. Bila berpuasa, kita banyak perkara-perkara sunat yang kita dapat buat, yang dapat pahala berganda. Okey, sunat-sunat berpuasa yang pertama ialah bersahur. Orang yang bersahur dapat puasa sunat. Orang yang tak bersahur, puasa dia tetap diterima tapi pahala sunat dia tak dapat. Lebih baik sahur dilewatkan. Okey, bersahur dan melewatkan sahur tersebut. Okey, melewatkan sahur tersebut. Okey, contohnya lah, contoh asar subuh pukul 6. Jadi kita lewatkan pukul 5.45 kita bangun. Okey, ataupun 5.30 lah. Takut terlajak kan, takut terlambat. 5.30 tu kita bersahur. Lepas tu pukul 6 terus sambung solat subuh. Bukannya 5.30 bangun, 5.45 habis makan, sambung tidur, pukul 7 baru bangun solat subuh gajah. No, dilewatkan sahur ni sebab satu, biar perut kita dapat tahan apalah sikit, lama sikit kononnya lah kan. Okey, satu lagi, terus subuh berjemaah. Okey, sahur dah lambat, makan, mandi, pergi masjid, pergi surau, subuh berjemaah. Itu adalah kenapa disunatkan melewatkan sahur. Okey, yang kedua, memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus, sedekah dan beriktikaf. Okey, ini macam biasa, kalau bulan puasa di sekolah kita mesti akan ada tadarus. Setiap kelas tadarus. Okey, yang ni kelas ni juzuk ni, betul. Itu di sekolah. Di rumah pula kita tadarus dengan ahli keluarga, baca sama-sama. Dan individu kita sendiri pun baca juga. Biasanya Allah bagi satu hari biasa, satu huruf 10 pahala, tapi digandakan 7 pada bulan puasa. Jadi maksudnya satu huruf 70 pahala. Lagi banyak kita baca, lagi banyak pahala. Okey, dahsyat tak dahsyat. Lepas tu bersedekah. Zaman waktu bulan puasa, kalau kita perasan bulan puasa, ramai orang suka bersedekah. Waktu ni lah dia sedekah, dia buat moreh, sedekah jamu orang berbuka puasa. Okey, lepas tu bagi orang ni makan, kita mak kamu pun masak
Contohnya mak kita masak sedap sikit, dia bagi kat orang jiran sebelah balas balik, bagi kat orang lain, bagi. Kita bersedekah, kita berkongsi nikmat, berkongsi rezeki dengan semua orang. Okey. Dan yang ketiga, itu beriktikaf. Beriktikaf maksudnya kita duduk kat masjid, beriktikaf di masjid. Okey, duduk di masjid bukan duduk tidur saja, duduk berzikir. Okey, buat solat sunat, macam-macam, mengaji, macam-macam benda yang kita boleh buat semasa beriktikaf. Okey. Dan yang ketiga, perkara sunat yang seterusnya ialah menyegerakan berbuka. Okey, bila azan saja segera berbuka. Okey, jangan pula kau nak segera berbuka, kamu telefon radio suruh azan, minta azan maghrib. Tu tak. Padahal waktu tu waktu asar, telefon radio, hello radio, boleh putarkan azan maghrib. Itu tak sah lah, sebab masih waktu asar. Okey, menyegerakan berbuka maksudnya azan saja kita dah standby, bila Allahu Akbar kita pun Allahumma laka sumna wa laka manna. Okey, kita pun baca doa Allahumma laka sumna wa laka manna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Dan makan. Okey, menyegerakan berbuka bukannya suruh kita makan dengan cepat, tidak. Segerakan berbuka, tapi makan relax lah, bukan menyegerakan berbuka tu suruh makan pun dengan cara yang cepat dan gelojoh, tidak. Okey, sunat yang seterusnya adalah berdoa sebelum berbuka. Sebelum berbuka, berdoa. Okey, macam yang saya baca doa tadi. Okey, yang berbuka dengan tamar. Kalau tak ada tamar tu berkurma. Kalau tak ada tamar, tak ada kurma, gunakan dengan benda-benda yang manis, dan manisan, kuih yang manis, air manis. Okey. Dan sunat yang seterusnya, yang terakhir, iaitu memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Sama seperti bersedekah tadi. Selain bersedekah wang, okay, kita bersedekah memberikan makanan kepada orang lain, berkongsi rezeki. Okey. Ini adalah beberapa perkara sunat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara-perkara sunat berpuasa. Okey. Bila kita buat perkara sunat, kita dapat pahala. Sunat maksudnya buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Dia tak berdosa, tapi bila dia tak buat, dia tak dapat pahala sunat tu. Jadi bila kita buat, kita akan dapat pahala sunat. Lagi banyak kita buat, lagi banyak pahala kita dapat. Lebih banyak pahala kita dapat, lagi banyak, lagi mudah kita masuk syurga, insya-Allah. Okey. Jadi selesai dekat sini, saya ulang balik sunat-sunat dalam puasa, iaitu yang pertama bersahur, yang kedua melewat-lewatkan sahur, yang ketiga memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf, yang keempat menyegerakan berbuka, yang kelima berdoa sebelum berbuka, yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berbuka dengan tamar, yang keenam memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Dan ada satu lagi perkara sunat yang mesti ada sewaktu bulan puasa, iaitu solat tarawih. Okey, solat tarawih ada bulan puasa. Waktu ni ramai manusia, ramai orang akan solat tarawih. Itu satu perkara sunat yang mesti ada. Bulan puasa orang akan tahu, masjid akan full house sampai keluar. Okey, iaitu solat tarawih. Okey, jadi kita dah tahu sunat-sunat. Jadi kita nak tengok perkara-perkara yang membatalkan puasa pula. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita mula dari sini. Kita pusing tawaf lah. Okey, dari sini ke sini. Okey, yang pertama, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Okey, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walau sekejap. Okey, maksudnya kat sini, kita dah puasa, dah elok dah puasa, tiba-tiba pengsan. Pengsan,
batal lah puasa kita, sebab kita dah pingsan tu dalam keadaan tak sedarkan diri. Sama juga, jadi gila, tiba-tiba lupa ingatan, aku ni siapa aku ni, saya nama siapa, lupa ingatan, batal lah. Jadi batal puasa kita sebab kita dah terlupa. Okey, seterusnya haid, nifas dan wiladah. Okey, haid ni darah haid, nifas dan wiladah ni darah orang bersalin. Orang yang ni khusus untuk perempuan, wanita, kaum perempuan. Lelaki tak ada. Jangan ada tiba-tiba kata ustaz saya tak boleh, saya nifas. Kono orang. Okey, tidak ada bagi lelaki, hanya bagi perempuan saja. Okey, haid setiap bulan Allah bagi cuti, nifas dan wiladah untuk perempuan yang melahirkan anak yang bersalin. Okey, ni. Okey, itu automatik terbatal puasa. Dia tengah puasa lagi 1 minit nak azan, pop, darah terkeluar, batal, biasa berlaku. Okey, jadi seterusnya murtad. Ini na'udzubillahi min zalik. Murtad adalah terkeluar daripada ajaran Islam, terkeluar daripada agama Islam. Maksudnya dia beriman, dia tidak beriman dengan Islam, dia pergi percaya dekat agama lain. Itu maksudnya murtad, dia keluar daripada Islam. Okey, ini automatik, tak payah puasa. Dia sama erti dengan orang kafir. Orang kafir tak perlu puasa. Okey, berjima pada siang hari. Okey, berjima ni maksudnya bersetubuh. Bersetubuh ni berlaku kepada orang yang dah berkahwin. Okey, orang yang tak berkahwin tidak ada istilah berjima. Berjima maksudnya berkahwin. Dia berkahwin, dah berkahwin dan dia bersetubuh. Dia bersama pada siang hari, bukan pada malam, pada siang. Sebab siang tu waktu tengah puasa. Jadi pada waktu puasa tu orang sedang berpuasa, dia bersetubuh, dia berjima ataupun bersama. Okey, bersama melakukan hubungan. Jadi terbatallah puasa kedua-duanya, lelaki dan perempuan tu. Okey, suami isteri tersebut. Okey, selesai sini, kita kat sini. Okey, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Okey, ini banyak yang apa. Okey, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Okey, maksudnya saja makan, minum, masukkan rongga mulut, tekak, ambil nasi, kemam, makan dengan sengaja, batal. Okey, masukkan air dalam mulut, batal. Tapi kalau korek hidung, korek telinga, macam ni cerita dia. Korek hidung, korek telinga boleh, tapi bukan yang sampai kita korek yang sehingga mendapat nikmat yang hakiki. Maksudnya kita korek sampai ke terlampau dalam. Tidak. Cuma kalau ada tak hidung kat luar-luar ni, kita boleh setakat di luar-luar kawasan. Tak boleh korek sampai dalam sehingga dia punya, sehingga dalam lah, habis. Jadi kelingking ni kau masuk kan, tu tak boleh, tu batal. Okey, sama juga dengan telinga. Okey, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, ini untuk lelaki. Lelaki mengeluarkan air mani dengan sengaja, walau macam mana cara sekalipun dia sengaja keluarkan air mani, maka ianya terbatal. Puasa dia terbatal. Dan perlu mandi wajib. Hari tu tak puasa, tak dikira puasa dia, perlu mandi wajib, besok puasa semula. Okey, jelas. Okey, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni maksudnya kita saja jolok, tekak dan muntah. Itu batal lah. Jolok, tekak dan muntah, itu sengaja. Kalau tak sengaja tu lain. Okey, jadi kalau macam makan dan minum dengan sengaja, okey, makan minum dengan sengaja maksudnya sengaja makan. Kalau terlupa tak apa,
Biasa orang hari pertama tu kadang-kadang terlupa, hari pertama kedua tu kita terlupa, itu tak apa, tidak sengaja. Tapi hari ke-30 masih lagi kata terlupa, itu bohong sangat lah. Dia tak sengaja ni, keadaan yang tak tanpa sedar, kita tak sedar kita termakan, dan apa yang kita kena buat, tak boleh telan, kena ludah, kena keluarkan makanan tu. Kalau kau makan cili, nasib lah kau kan. Makan kunyah cili, podeh bau terasuk, alah posok, tak boleh nak minum air dah. Jadi kau buang cili tu, tahan lah, siapa suruh. Okay. Jadi kalau macam nak merasa makanan mak kita masak, merasa makanan di hujung lidah saja, tak boleh telan, hujung lidah dah, lepas tu cukup basuh. Tapi kalau selalu kerap sangat merasa, boleh jadi batal pula. Sikit-sikit rasa. Jadi bila dah selalu, dia boleh jadi batal. Okey, jelas kat sini. Ini antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, jadi apakah kepentingan puasa Ramadan? Yang pertama, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dari segi rohani, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Ini ada dua perkara yang memang pada bulan puasa semua orang akan membuat baik. Waktu ni semua orang akan ingat Allah. Bulan puasa ni semua orang akan 360 darjah berubah pada bulan puasa ni. Sebab apa? Sebab kita nak mendapat keredaan Allah, kita nak menjadi manusia yang diberkati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Dan bila bermula dengan puasa tu, agar kita istiqamah sampailah hujung nyawa kita, insyaAllah. Yang kedua, dari segi jasmani, menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut dan merehatkan organ dalaman badan. Betul. Dari segi saintifiknya ada memberitahu, bila kita tidak ada, dari segi saintifik ada menyatakan bila kita berpuasa dapat mengelakkan daripada sebarang penyakit. Sebab organ dalaman kita sedang berehat daripada melakukan proses pencernaan apa semua, jadi berehat. Itu memang terbukti dalam sains. Dan seterusnya, kepada masyarakat, mengikis sifat kedekut dan sombong. Betul, bulan puasa orang akan bersedekah, tidak kira apa, segala apa pun dia akan bersedekah. Dan orang yang selalu akan mendapat sedekah ni anak yatim, fakir miskin, confirm. Mendidik masyarakat tidak boros dan membazir. Ini satu perkara. Bila kita di bazar Ramadan, kita terleka dengan jamuan makan, dengan juadah-juadah yang dijual. Jadi rugi pahala kita berpuasa bila kita membazir. Jadi cara dia, puasa dapat mendidik kita supaya tidak membazir. Kita dapat makan, puasa dapat makan ni cukup. Perlu ingat orang lain ada yang tak berbuka, ada yang berbuka dengan air saja. Jadi kita tak perlu membazir. Dan seterusnya, menyamai perasaan kasih sayang sesama manusia. Bila kita ada perasaan rasa kesian dekat orang miskin, rasa prihatin terhadap orang miskin, jadi kita dapat menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Jadi sampai sini saja topik puasa kita. Jadi saya harap anak-anak dapat faham dan dapat beramal dengan ilmu yang saya berikan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.